sehingga hari inilah Puan masih berdiri kukuh dengan firma guaman yang Mrs. Hayati Rashid and Partners. Alhamdulillah. Satu lagi saya tak nak lupa adalah sokongan staf. Baiklah Puan, soalan seterusnya, soalan yang saya kira pelajar-pelajar kita di luar sana tak sabar untuk dengar sebenarnya. Soalan kita ialah berkaitan dengan salah satu cabang perundangan di Malaysia, iaitu Undang-Undang Kontrak, dan kita tahu sebenarnya Puan memang pakar dalam bidang undang-undang kontrak di Malaysia. Jadi boleh Puan terangkan secara ringkas apakah itu Undang-Undang Kontrak? Cik Alia, kalau nak kata pakar tu ramai lagi yang pakar. Tapi saya akan terangkan secara ringkas lah. Bila kita mula mendraft sebarang kontrak, yang penting sekali adalah ada beberapa elemen. Contohnya kita mesti ada offer and acceptance, tawaran dan penerimaan. Offer and acceptance, itu yang penting. Di bawah offer and acceptance ni kita mesti kena ada orangnya, parties. Siapa? Selalunya kalau kita melihat kontrak, yang pertama, frasa pertama adalah tarikh. Kemudian dia kata siapa yang mewakili siapa. Contohnya kalau dalam jual beli tanah, siapa penjual, siapa pembeli. Betul? Betul. Kemudian kita akan teruskan dengan tawaran apa yang kita katakan tentang, saya nak menegaskan apakah itu kontrak. Kita boleh berkontrak. Saya boleh berkontrak dengan Cik Alia. For example, saya kata Cik Alia ambil kereta saya tu. Tapi ataupun saya kata Cik Alia, nanti saya tolong cat lah rumah Cik Alia. Itu janji. Janji. Tetapi bagaimana kita nak buat penegasan terhadap ataupun kita nak mengesahkan kontrak itu. Jadi dengan ada pengesahan kontrak ni boleh dibuat secara dua cara. Dulu orang mengatakan kita boleh buat secara verbal, dan satu lagi secara express, kita menyatakan sama ada kita buat melalui perbuatan ataupun melalui satu suratan, suratan perjanjian. Contohnya macam yang di tangan saya ini adalah perjanjian prinsipal jual komoditi, for example, di bawah kontrak tawaruk. Jadi kenapa kita perlu ada perjanjian ini? Kerana perjanjian ini sebenarnya yang akan boleh dikuatkuasakan. Sebab kedua-dua pihak di dalam perjanjian ini akan terdapat terma-terma, syarat-syarat bagaimana sesuatu perkara itu dapat dijalankan. Pengesahan tu adalah tanda tangan kedua pihak dan kemudiannya akan distampkan. Tetapi ada juga setengah-setengah di dalam beberapa kes yang saya pernah lalui adalah satu helai kertas, dia kata saya nak meminjam dengan awak. Dia akan tulis satu tu, dia tidak pakai lawyer pun. Pernah berlaku ini dalam kes kriminal lah, kerana ada terdapat fraud dan percubaan untuk membuat fraud, menipu. Jadi orang yang memberi pinjam tu, dia mungkin dia agak bijak sedikit. Dia meletakkannya di atas keping kertas, dia menulis nama dia dan apa yang dijanjikan, apa yang harus dipinjam, apa yang harus dibayar, dan kedua-duanya menandatangani. Sebelum ini orang yang meminjam ni lepas, kan? Ini memang dia punya modus operandi dia. But sekali itu bila surat ni ditunjukkan kepada pihak berkuasa, pihak polis mengambil kira ia adalah satu perjanjian yang sah. Sebab perjanjian ni sebenarnya adalah bila kita ada itu saya nak cakap prinsip yang kedua, iaitu ada intention, ada hasrat untuk membuat kontrak secara undang-undang. Baiklah Puan, sebentar tadi kita telah pun tahu apakah secara ringkasnya Undang-Undang Kontrak. Selepas ini kita nak tanya pula, apakah prinsip-prinsip asas dalam memastikan kontrak itu menjadi kontrak yang sah? Ini adalah pertanyaan ramai. Sebab kadang-kadang bila kita tengok kontrak ni, kita tengok muka-muka surat ni, kita rasa takut. Betul? Kalau kita tengok, kita tak faham apa agaknya bahasa-bahasa undang-undang yang banyak ni, kan? Boleh ke kita faham? Terutama sekali kalau kita pergi tengok kontrak pinjaman kereta, memang sangat kecil.
font dia macam saya rasa font dia sangat kecil, yang kita baca pun, dan susunan dia pun kita baca kita rasa takut. Betul? Betul. Jadi sebenarnya saya suka nak mengajar. Saya suka, kebanyakan kadang-kadang bila saya bagi talk ke sana sini, saya suka nak tegaskan tentang kepentingan kontrak. Kenapa? Apa yang perlu kita tengok dalam perjanjian undang-undang adalah yang penting sekali. Saya bagi asas-asas yang mudah. Pertama sekali, mesti ada tawaran dan penerimaan. Meaning that ada orang yang menawarkan dan ada pihak yang menerima tawaran. Dipanggil offer and acceptance. Okay? Di samping itu, offer dan acceptance ni bukan saja kita terima, tapi kita perlu juga mengesahkannya. Sebab tu kita perlu mengesahkan bagaimana dengan meletakkan terma-terma dan syarat-syarat. Dan syarat-syarat ni saya akan tegangkan seterusnya. Di mana yang first sekali, yang penting sekali adalah balasan ataupun consideration. Setiap kontrak mesti ada balasan. Kerana tanpa balasan, kontrak itu tidak sah dan memang tak terjadi. Tidak boleh digunakan. Balasan boleh datang dari berbagai-bagai bentuk. Contohnya dari segi kewangan, dari segi apa janji, dari segi property, dari segi tanah, boleh dari segi servis, kan, perkhidmatan kita. Contohnya macam kontrak dengan staff, employee, kan. Terusnya kita perlulah juga ada niat. Nawaitu, okey, nawaitu niat kita untuk menegaskan bahawa kita nak membuat satu hubungan undang-undang, perjanjian bersifat undang-undang. Jadi kita meletakkan terma-terma apa obligasi pihak penjual, contohnya apa obligasi pihak pembeli. Kedua-duanya ada obligasi. Bila kita letak terma-terma ni, dia menjadi lebih nyata. Itu yang kita akan letak di bawah certainty. Maknanya kepastian. Satu agreement ni perlu jelas tentang harga, tentang perkhidmatan atau tentang obligasi. Itu yang jatuh kepada syarat-syarat dan terma-terma. Di samping itu juga perjanjian yang parties ataupun pihak-pihak yang ada di dalam kontrak ini, kita kena pastikan dia juga mereka ni, sebab tu kita ada buat carian kebankrapan. Okey, kalau kita tengok carian kebankrapan ni, kita boleh buat di Jabatan Insolvency, di mana orang, sebab konsep asasnya seorang bankrupt tidak boleh memasuki sebarang kedai. Orang yang muflis tidak boleh. Tidak boleh. So sebarang perjanjian yang dimasuki oleh seorang yang muflis, dia adalah void ataupun terbatal. Void ab initio. Dari segi asas sudah terbatal. Kalau kita tengok agreement ni, kita tengok bila kita buat dia punya bankrupt research, dia seorang bankrupt, saya takkan teruskan. Tidak boleh pun sebenarnya meneruskan. Yang keduanya adalah dari segi capacity dia, dari segi umur. Okey, kita sekarang ni di Malaysia dan kebanyakan negara-negara, umur majority act adalah 18 tahun. So maknanya di bawah 18 tahun tidak boleh memasuki perjanjian. Itu dikira minor. Ya, minor. Tetapi dalam undang-undang, contohnya dalam perjanjian insurans dan ada beberapa lagi perjanjian, dia dibenarkan sebab insurans tu adalah ke atas mereka. Kira ada pengecualian. Ada pengecualian. Setiap undang-undang mesti ada exception. Ya, betul. Okey. Cik Alia, seterusnya kita mesti pastikan bahawa undang-undang tu tidak ada paksaan. Tak ada orang yang letakkan pisau di leher saya atau letak pistol di tepi di kepala saya atau mengugut, kalau awak tak sign agreement ni, saya akan bunuh keluarga awak. Kan? So tidak ada paksaan. Itu yang kita kata duress ataupun coercion. Jadi bila kita dah dapat elemen tu, dia terus void contract, terus terbatal, kan? Dan seterusnya kita juga boleh menyatakan bahawa dalam kontrak ni juga perlu ada subject matter. Macam mana kita nak buat kontrak kalau tak ada apa-apa yang kita nak kontrak, kan? Betul. Contohnya macam kita boleh buat kontrak terhadap perumahan, terhadap servis kita sebagai pekerja, kononnya investment, itu adalah subject matter. Dan subject matter ni mestilah subject matter yang berbentuk di dalam konteks yang sah.
Di sisi Dari undang-undang. sisi undang-undang. Kita tidak boleh kontrak terhadap perjudian, terhadap pelacuran, terhadap benda-benda yang tidak sah. Dan yang tak bagus dari segi moral, semua tu kita tidak boleh langsung masukkan ke dalam Sesuatu perjanjian. Sesuatu perjanjian. Seterusnya Puan, jika mana-mana pihak telah pun berkontrak dan pihak-pihak ini ingin membatalkan kontrak tersebut, apakah jalan penyelesaian ataupun kita kata prosedur penting untuk mereka?